Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam amma ba'd. Berbicara tentang almarhum Profesor Dr. Syed Hussein Alatas. Almarhum merupakan seorang ahli intelektual, seorang ahli akademik, di mana beliau merupakan seorang sosiologi, ahli kemasyarakatan. Tulisan-tulisan beliau, syarahan beliau sentiasa dikaji daripada dulu sehinggalah sekarang. Bukan saja tulisan beliau itu dipuji oleh ahli akademik dan juga pengkaji tempatan, tetapi juga mendapat pujian dari tokoh-tokoh luar seperti Edward Said lewat tulisan beliau, iaitu Mitos Pribumi Malas, di mana di dalam tulisan beliau itu beliau mengangkat satu tema tentang kekuatan pribumi, khususnya orang-orang Melayu di Nusantara. Almarhum menulis pelbagai buku yang terkenal yang dijadikan rujukan, Islam dan Sosialisme, Mitos Pribumi Malas, Intelektual Masyarakat Membangun, dan pelbagai tulisan-tulisan yang lain. Kita kenal almarhum datang daripada keluarga yang intelektual, datang daripada keluarga ahli akademik. Adik beliau, adik almarhum, iaitu Prof. Dr. Syed Naqib Alatas, merupakan seorang tokoh akademik, ahli falsafah yang mengasaskan ISTEC UiA. Anak almarhum, iaitu Prof. Syed Farid Alatas, merupakan seorang tokoh akademik, pensyarah di National University of Singapore. Itu sedikit sebanyak saya membentangkan latar belakang biodata bagi almarhum Prof. Alatas. Apa yang hendak kita bincang pada hari ini iaitu satu bukanlah buku sebenarnya, bukanlah makalah, tetapi ianya sebenarnya merupakan satu siri syarahan UKM Bangi sekitar tahun 2000, di mana syarahan itu telah dijadikan monograf, dijadikan satu tulisan diterbitkan oleh UKM, iaitu yang berjudul Cerita Sempurna Warisan Sejarah. Ini merupakan satu tulisan satu syarahan yang ditulis semula, iaitu Cerita Sempurna Warisan Sejarah yang sekitar 60 muka surat. Apa yang difahami dengan maksud cerita sempurna itu? Judul syarahan itu adalah Cerita Sempurna Warisan Sejarah. Apakah yang diertikan sebagai cerita sempurna? Almarhum Prof. Alatas mengertikan cerita sempurna itu iaitu dengan maksud satu pandangan hidup yang menyeluruh bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sempurna. Ini yang diertikan oleh almarhum Prof. Alatas, iaitu cinta sempurna itu adalah satu pandangan hidup, satu model, satu idea, satu gaya hidup, satu pandangan hidup yang menyeluruh, yang mana ianya bertujuan untuk mencapai masyarakat sempurna. Cerita sempurna ini juga menggerakkan usaha yang hebat bagi menjayakannya. Ada yang berpengaruh secara perlahan dalam masa yang panjang, ada yang bangkit dengan serentak dalam masa yang singkat. Ya, jadi apa yang cuba nak disampaikan oleh Prof. Alatas ini, cerita sempurna ini merupakan satu pandangan hidup yang menyeluruh. Ianya berkait rapat dengan etika, dengan moral, dengan pendidikan, dengan tata kelola, politik, cara hidup dan sebagainya. Ianya satu pandangan hidup yang menyeluruh bagi bertujuan untuk mencapai masyarakat sempurna. Sudah tentu bagi melahirkan masyarakat yang baik, masyarakat sempurna, tamadun yang hebat, kata almarhum, ianya ada yang bergerak maju, berjaya dalam masa yang panjang, dan ada juga yang berjaya maju dalam masa yang singkat. Seterusnya, almarhum Prof. Alatas memberikan maksud apakah itu ciri-ciri cerita sempurna. Sudah tentu cerita sempurna itu ada cirinya. Maka almarhum Prof. Alatas menunjukkan bahawa
ciri cita sempurna, ciri masyarakat yang sempurna itu, yang ideal, iaitu wujudnya masyarakat yang berkasih sayang. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada permusuhan. Masyarakat yang berkasih sayang itu merupakan ciri cita sempurna. Yang keduanya adalah mesti adanya diberikan hukuk al-insan, iaitu hak-hak insan. Seperti mana yang Quran kata, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni ikram, karim, telah memuliakan Bani Adam. Maka hak-hak insan itu perlu diberikan. Sama ada haknya itu untuk mendapatkan maklumat, haknya itu untuk mendapatkan keamanan, haknya itu untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Itu haknya itu perlu diberikan. Maka dengan maksud apa? Dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada dia. Maka almarhum Prof. Alatas mengatakan perlu diberi hak insan itu dan perlu dihapuskan perhambaan. Apakah dimaksudkan perhambaan? Sudah tentu Prof. Alatas tidaklah nak mengatakan bahawa perhambaan itu hanya semata-mata merujuk kepada 100-200 tahun yang dahulu. Tetapi perhambaan itu boleh terjadi dalam konteks yang baru. Pada konteks hari ini, perhambaan wujud bagaimana? Perhambaan wujud dalam sebuah negara yang diktator. Rakyat tidak dapat maklumat, tidak dapat akses maklumat yang benar. Rakyat itu dijadikan hamba misalnya. Ada manusia, ada insan yang menjadi hamba kepada wang ringgit, menjadi hamba kepada harta pangkat dan sebagainya. Orang-orang ini adalah orang yang tidak merdeka. Mereka dimiliki oleh manusia lain. Dengan maksud apa? Mereka ini mudah untuk dibeli, mudah untuk dirasuah. Dengan apa? Dengan wang, harta pangkat dan sebagainya. Kemudian Prof. Alatas juga menyebutkan bahawa ciri cita sempurna itu adalah dengan menolak kezaliman. Tak mungkin jikalau dalam negara itu wujudnya kezaliman, wujudnya penindasan, tak mungkin ada. Masyarakat sempurna itu masyarakat ideal, pandangan hidup yang baik, iaitu dengan menolak kezaliman. Kezaliman itu sama ada ianya pada diri kita ataupun kepada orang lain. Kemudian dilanjutkan lagi, kata almarhum, ciri cita sempurna masyarakat sempurna itu mestilah individu itu bersedia berkorban untuk negaranya, berkorban untuk bangsanya, berkorban untuk masyarakat, berkorban untuk orang lain. Ini selaras dengan apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Allah Ta'ala itu, hadis itu menyebutkan bahawa la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia kasih kepada orang lain di mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Maka orang ini bersedia berkorban. Orang seperti ini, dia meletakkan kepentingan orang lain, ahli keluarganya, jiran tetangganya itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Kemudian dilanjutkan lagi bahawa ciri cita sempurna itu mestilah mengangkat kepimpinan yang adil, siasah, kepimpinan yang adil. Adapun manusia yang zalim, keburukan itu jika secara individu, maka kesannya buruk itu pada individu itu saja. Tetapi kepimpinan yang tidak adil, kepimpinan yang zalim, kepimpinan yang tidak ada integriti, keburukannya itu bukan kepada dirinya saja, tapi keburukan itu kepada orang lain juga. Ini keburukan yang melata. Maka keadilan itu merupakan prinsip asas dalam Al-Quran. Keadilan itu merupakan prinsip asas dalam hadis Nabi SAW. Banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran, dalam hadis yang menyuruh untuk melakukan keadilan, yang menyuruh untuk melakukan ihsan. Quran juga menyebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah Ta'ala perintahkan supaya manusia ni untuk berbuat apa? An tu'addul amanati ila ahliha, iaitu untuk menjadikan satu keadaan amanah itu diletakkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Iza hakamtum bainan nas, dan jikalau kamu menghukum
di antara manusia antahkumu bil adl. Hendaklah kamu menghukumnya dengan hukum yang adil. Ini jelas disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, Quran juga menyebutkan bahawa i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya adil itu menghampiri kepada takwa. Adil itu menghampiri kepada takwa. Dalam solat Jumaat kita, khutbah Jumaat itu tiap-tiap minggu disebutkan bahawa inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala perintahkan kamu untuk melakukan adil dan juga untuk melakukan ihsan. Dalam hadis yang lain disebutkan inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kamu, diwajibkan kamu, difardukan dengan maksud inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai', untuk melakukan ihsan dalam semua perkara yang kita lakukan. Maka ini asas. Ciri masyarakat yang sempurna itu mesti mengangkat kepimpinan yang adil, mesti melawan rasuah, mesti melawan penyelewengan. Kenapa? Kerana keburukan itu bukan hanya kepada pelaku saja, tapi keburukan itu juga akan terheret kepada orang kebanyakan. Baik. Kemudian almarhum Prof. Alatas telah menyebutkan siapakah pelaku cerita sempurna. Ini pun merupakan, saya fikir, satu perkara yang sangat baik yang telah diangkat oleh almarhum Prof. Alatas, iaitu masyarakat yang sempurna itu, masyarakat yang ideal itu, siapakah pelaku untuk menjayakan idea cerita sempurna ini? Maka kata almarhum Prof. Alatas, pelaku kepada cerita sempurna untuk mencapai masyarakat menyeluruh itu, ianya boleh datang daripada Muslim dan juga boleh juga datang daripada yang bukan Muslim, yang bukan Islam. Ini saya fikir satu perkara yang sangat baik untuk kita fahami, yang sangat untuk kita hadam. Mungkin ianya berbeza, seperti ahli falsafah yang memahami dengan maksud hadarah, dengan maksud madani misalnya. Misalnya perkataan madani, perbadaran, ketamadunan itu, maksud madani, Madinah, diambil daripada perkataan ad-din, agama. Agama itu ada peraturannya, ada undang-undangnya. Maka datang perkataan madani, Madinah, perbandaran, satu bentuk yang besar, kenegaraan yang besar itu, maka difahami bahawa perbandaran itu, negara yang bagus itu, mesti ada undang-undangnya, mesti ada peraturannya, dan mesti ada unsur ad-din, ada unsur agamanya. Itu dari sudut pandangan yang lain. Tetapi Prof. Alatas nak menonjolkan bahawa satu universal value, yang mana nak mengatakan bahawa pelaku cerita sempurna ni boleh jadi ianya orang Islam dan boleh jadi ianya orang bukan Islam. Ini kalau pendengar ingin mengetahui secara lebih mendalam, mungkin saya boleh mengesyorkan satu tesis PhD yang sangat bagus yang sudah dibukukan, iaitu satu tesis PhD yang diterbitkan di Universiti Istanbul, Turki, yang ditulis oleh Prof. Amin Abdullah, iaitu seorang pimpinan Muhammadiyah Indonesia. Prof. Amin Abdullah merupakan guru besar, profesor falsafah di UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau menulis disertasi PhD beliau, iaitu tentang perbandingan etika moral. Etika moral itu perbandingan di antara faham Immanuel Kant dan juga faham Abu Hamid Al-Ghazali. Di situ Prof. Amin Abdullah cuba nak menunjukkan bahawa kefahaman Immanuel Kant terhadap etika itu lebih luas. Etika itu dianggap sebagai satu universal value yang tidak terkongkong oleh agama semata-mata. Ini boleh dibahaskan dalam siri-siri yang lain. Perbandingan antara faham etika moral, perbandingannya antara Immanuel Kant dan juga Imam Al-Ghazali.
Kemudian Prof. Alatas almarhum menyebutkan bahawa pelaku cita sempurna ini boleh juga datang daripada orang lelaki ataupun orang perempuan, tidak kira jantina. Kemudian almarhum juga menyebutkan bahawa pelaku cita sempurna ini boleh juga datang daripada orang kaya, atau juga datang daripada orang sederhana, boleh juga datang daripada orang miskin. Kemudian almarhum juga menyebutkan bahawa pelaku cita sempurna boleh juga datang daripada manusia dan juga boleh datang daripada haiwan. Kerana ia satu universal value, kan? Manusia juga berkendakkan perkara yang baik, haiwan juga berkendakkan perkara yang baik. Mereka melahirkan anak, menyusukan anak, mereka hidup dalam berkumpulan, menjaga kumpulan mereka. Dan dalam berita, di dalam dokumentari dan sebagainya, kita akan lihat bagaimana haiwan ini sentiasa berbakti kepada manusia. Adanya anjing yang menjaga kebun kita, menjaga ladang, anjing yang menjaga rumah kita, anjing yang menjadi penunjuk jalan kepada orang buta, dan pelbagai lagi. Sebenarnya sifat universal value ini tidak terpakai kepada orang Islam saja, terpakai kepada orang bukan Islam. Pelaku cita sempurna ini boleh jadi orang kaya, orang miskin, lelaki, perempuan, boleh juga ianya manusia, dan juga pelakunya boleh juga datang daripada haiwan. Baik. Kemudian kita melihat, iaitu cita sempurna tadi sudah kita bahaskan, kita dengar, iaitu cita sempurna ini merupakan satu pandangan hidup bagi mencapai masyarakat sempurna. Maka lawan bagi cita sempurna ini, kata almarhum Alatas, iaitu lawan bagi cita sempurna ini iaitu cita bencana. Cita bencana iaitu lawan kepada cita sempurna. Apakah itu cita bencana? Iaitu golongan yang tamakkan wang, yang tamakkan harta, iaitu golongan yang mana wujudnya pemerintahan tanpa demokrasi, wujudnya pemerintahan dengan adanya penindasan dan juga kezaliman. Ini merupakan cita bencana. Lagi disebut oleh Prof. Alatas, iaitu fanatik bangsa. Apabila wujudnya asabiah, bila wujudnya fanatik bangsa, maka ianya cenderung untuk melakukan kezaliman kepada orang yang bukan bangsanya, kepada orang lain. Ini permasalahan asabiah, fanatik bangsa yang yang disebut. Dulunya mungkin kita dengar white man burden, bebanan orang putih. Kemudian adanya dasar appetite, menindas kulit hitam. Ini zaman dulu. Tetapi hari ini, adakah hanya ianya tidak ada? Sudah tentu kita lihat di sebahagian negara dan sebagainya wujud yang dipanggil sebagai fanatik bangsa, dan akhirnya ia mula menganggap bahawa bangsa lain sebagai second class citizen dan sebagainya. Hatta saya sendiri pun berasa agak kesal. Hatta di negara kita pun orang-orang Cina, orang India misalnya, yang sudah memeluk agama Islam. Ada sebahagian orang Melayu Muslim menganggap bahawa golongan Cina, India Muslim ini sebagai Muslim second class. Ini satu perkara yang sebenarnya tak sepatutnya berlaku, kan? Walhal mereka tu sama Islam. Kalau kita nak cakap di sudut agama, kan, padahal sama Islam. Islam tidak pernah membezakan antara kulit putih, kulit hitam, bangsa jenis apa pun. Agama merupakan satu perkara yang boleh dipilih, bangsa merupakan satu perkara yang tak boleh dipilih. Maka bagaimana mungkin wujud Malay Muslim adalah first class, Chinese dan juga Indian Muslim adalah second third class? Ini merupakan satu bentuk fanatik bangsa yang disinggung oleh Prof. Alatas di dalam tulisannya Cita Sempurna Warisan Sejarah. Kemudian cita bencana itu wujudnya apa? Wujudnya peperangan. Wujudnya peperangan. Tetapi peperangan itu bukan semata-mata peperangan antara kumpulan A dan kumpulan B. Tetapi cita bencana itu adalah golongan yang mempelopori peperangan. Iaitu mungkin dia tidak berperang, tapi dia create, dia mencipta peperangan supaya adanya
berperang antara kumpulan lain dan dia mendapat laba keuntungan daripada peperangan itu. Mungkin dia menghasilkan bom, dia menghasilkan senjata, dan dia menjualkan senjata itu kepada pihak A dan juga pihak B. Ini merupakan golongan yang meraih untung, menangguk dari ikruh. Kemudian Prof. Alatas juga menyebutkan bahawa cerita bencana ini apa dah? Iaitu wujudnya pemimpin yang jadong, iaitu pemimpin yang jadong, jahat, bodoh dan juga sombong. Ini satu perkara yang diulang banyak kali oleh Prof. Atas lewat syarahan beliau dalam tulisan beliau, iaitu berkaitan tentang konsep jadong, jahat, bodoh dan sombong, dan juga berbalisme. Ini golongan yang jahat, yang bodoh, yang sombong, tidak mahu mendengar idea-idea orang. Ini merupakan satu perkara yang jelas yang disinggung oleh almarhum Prof. Alatas lewat tulisan beliau Cerita Sempurna Warisan Sejarah, dan juga amat baik untuk kita meneliti tulisan-tulisan beliau yang lain yang sangat bagus, Mitos Pribumi Malas, Intelektual Masyarakat Membangun, dan tulisan-tulisan lain. Almarhum Prof. Alatas menulis Intelektual Masyarakat Membangun tentang bagaimana keperluan wujudnya intelektual organik, di mana yang disebut oleh Antonio Gramsci, perlunya adanya intelektual yang turun padang memahami permasalahan masyarakat, memberikan jalan penyelesaian kepada permasalahan masyarakat. Begitu juga intelektual itu perlu memahami apakah permasalahan masyarakat, keperluan masyarakat itu sendiri. Prof. Alatas menulis Mitos Pribumi Malas. Mitos Pribumi Malas itu dengan maksud kekuatan pribumi itu. Tetapi Prof. Alatas tidaklah termasuk daripada golongan yang romantisme dengan semangat hidup Melayu. Prof. Alatas berada di pertengahan. Beliau tidak berada di kutub timur, beliau tidak ada di kutub barat. Bagi beliau, tamadun Nusantara, orang Melayu ini ada kelebihannya, ada kekurangan. Apa yang kurangnya orang Melayu Nusantara ini, yang kurangnya perlu disebut dan diperbaiki. Apa yang bagusnya, tumahan-tumahan daripada barat itu dijawab oleh Prof. Alatas secara ilmiah. Ini beberapa tulisan beliau yang boleh dikaji daripada masa ke semasa. Dan kemudian Prof. Alatas menyebutkan tentang 4 jenis pemimpin. Kalau kita baca Cerita Sempurna Warisan Sejarah ini, ianya merupakan satu tulisan yang banyak menyentuh tentang isu siasah, banyak menyentuh isu politik, banyak menyentuh tentang isu good governance. Ini saya pun mungkin saya boleh mencadangkan Al-Imam Ibn Rushd, seorang tokoh ahli falsafah, ulama mazahib, ulama mazahib muqaran, yang mana Al-Imam Ibn Rushd menulis tentang syarah beliau, huraian beliau terhadap Republik Plato, tentang kepimpinan politik juga. Prof. Alatas almarhum menyenaraikan ada 4 jenis pemimpin di dalam dunia ini, iaitu yang pertamanya itu yang mengikuti seperti Khulafa' Rasyidin, seperti Abu Bakar, seperti Saidina Umar, kan, seperti Said Osman, Saidina Ali, yang mana kata almarhum Prof. Alatas, pemimpin yang pertama ini adalah pemimpin yang memikirkan kesejahteraan umat. Mereka tidak mengumpul harta, mereka tidak salah guna kuasa, mereka tidak menyeleweng, dan juga mereka tidak menindas orang lain. Ini yang ditunjukkan oleh Khulafa' Rasyidin, kata almarhum. Kemudian Prof. Alatas juga menyebutkan di dalam ciri yang pertama ini, Khulafa' Rasyidin sudah membina satu tapak yang baik tentang pemimpin yang memikirkan kesejahteraan umat, tidak kumpul hartanya. Tetapi kata Prof. Alatas, sedikit sebanyak apabila naiknya monarki di zaman Bani Umayyah, sedikit sebanyak kehebatan Khulafa' Rasyidin itu sudah tercalar. Sudah wujudnya pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang mengumpul harta, yang melakukan penindasan, yang kaki minum arak dan sebagainya. Dan
Prof Alatas juga disebut oleh Buya Hamka dalam tulisan-tulisan beliau, iaitu di zaman Bani Umayyah juga wujudnya persekitaran antara Bani Umayyah dan juga Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Khutbah Jumaat itu setiap minggu ada sebahagian khatib yang menghina Ahlul Bait, sehingga kan apabila naik Umar Abdul Aziz, maka dihentikan perkara itu. Kemudian ciri yang kedua, kata almarhum Prof Alatas, iaitu pemimpin yang seperti yang pertama, yang memikirkan kesejahteraan umat, yang tidak menyeleweng, yang tidak menindas. Tetapi yang kedua ini, kata Prof Alatas, mereka cuba untuk membaiki, iaitu keburukan-keburukan yang dilakukan oleh sebahagian pemimpin dari Bani Umayyah. Dengan maksud mereka ini cuba nak mengekalkan kehebatan Khulafaur Rasyidin. Dalam masa yang sama, mereka cuba nak membaiki kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian daripada khalifah di zaman Bani Umayyah. Maka mereka ini diertikan sama seperti Umar Abdul Aziz. Mereka ni sama seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kerana apa? Kerana Umar Abdul Aziz cuba untuk memperbaiki kerajaan pada masa itu. Apabila naik Bani Umayyah, kerajaan kurang stabil, kurang baik, ada pemimpin yang rasuah dan sebagainya. Umar Abdul Aziz cuba untuk membaiki kesilapan-kesilapan yang berlaku. Antaranya yang disebut saya tadi, iaitu penghinaan terhadap Ahlul Bait, iaitu dalam khutbah Jumaat, sehingga kan Umar Abdul Aziz memerintahkan supaya perkara itu dihentikan dan diganti dengan ayat innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Taala perintahkan kamu untuk melakukan adil dan juga melakukan ihsan. Sama seperti Salahuddin Al-Ayyubi, mengekalkan momentum Sayyidina Umar yang menguasai dunia. Apa yang dibuat oleh Salahuddin Ayyubi, iaitu di zaman itu telah berlakunya peperangan salib, peperangan Salibiyah, banyak kali berlaku, dan Baitul Maqdis telah jatuh ke tangan orang-orang Kristian, tentera salib. Maka datanglah Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut, untuk mendapatkan kembali Baitul Maqdis yang jatuh ke tangan orang Kristian. Ini yang disebut oleh Prof Alatas golongan yang kedua, iaitu yang membaiki dan juga mengekalkan momentum kekuatan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiganya, kata Prof Alatas, iaitu pemimpin yang baik dan buruknya 50-50. Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Misalnya apa? Misalnya di zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi, umat Islam sudah tentu umat Islam terhutang budi kepada Hajjaj Yusuf As-Saqafi, iaitu seorang pemimpin di zaman Bani Umayyah yang berjasa besar dalam pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, meletakkan baris supaya Al-Quran itu menjadi sempurna. Itu sisi baik Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Tetapi beliau ada permasalahan siasah, permasalahan politik dengan anak sahabat, iaitu Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Beliau kejar Abdullah bin Zubair sampai ke Masjidil Haram. Abdullah bin Zubair bersembunyi di Masjidil Haram, dan Hajjaj As-Saqafi memerintahkan tentera untuk melepaskan manjanik, dan batu itu kena Masjidil Haram roboh, runtuh, dan selepas itu Abdullah bin Zubair mati terbunuh. Jadi Abdullah bin Zubair dibunuh, anak sahabat dibunuh oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ada sisi baik Hajjaj dan ada sisi buruk Hajjaj. Contoh yang lain, zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah iaitu Abbasiyah, Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Bani Abbasiyah meruntuhkan kerajaan Bani Umayyah. Naik kerajaan Bani Abbasiyah di Golden Age of Islam. Al-Khawarizmi, Ibn Sina, dan Al-Farabi dan sebagainya. Adanya Baitul Hikmah, ini tempat intelektual di Baghdad, di Iraq. Itu sisi baik
pemerintah sukakan kepada ilmu. Itu satu sisi baik pemerintah yang ada pada masa itu, antaranya Khalifah Al-Ma'mun. Tapi ada juga sisi buruknya, iaitu ada pemerintah yang zalim, ada pemerintah yang cuai, yang menyeleweng rasuah, ada pemerintah yang ekstrim berpahaman mazhab Mu'tazilah dan tidak mahu menerima fahaman yang lain, seperti mana yang dikenakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang dipukul, yang diheret kerana isu Quran itu adakah makhluk ataupun tidak makhluk. Ini merupakan perbahasan debat akidah Ahli Sunnah dan juga Mu'tazilah yang berpanjangan. Jadi kita lihat Bani Abbasiyah itu tercala juga, walaupun ada sisi baiknya, sisi hebatnya di Golden Age of Islam, zaman kegemilangan Islam, sisi baiknya, tapi ada juga sisi buruknya di dalam zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Kemudian yang terakhirnya, kata Prof. Alatas, adanya pemimpin yang mutlak jahat, pemimpin yang mutlak zulumat, pemimpin yang berada dalam kegelapan, pemimpin yang ada di dalam penindasan, yang melakukan kezaliman kepada orang lain, yang melakukan penindasan kepada orang lain. Ini pemimpin yang keempat, yang tidak ada toleransi kepada orang lain, tidak toleransi kepada orang miskin, tidak cakna kepada orang bawahan. Ini di mana yang disebut oleh Abdul Rahman Al-Kawakibi yang menulis bukunya yang masyhur, iaitu tentang tabiat diktator. Diktator itu apa? Yang tidak mahu dengar orang lain, yang tidak mahu negara itu demokrasi, tidak mahu masyarakat itu mendengar tentang info-info tentang kenegaraan dan sebagainya. Ini merupakan 4 contoh pemimpin yang disebut oleh Prof. Almarhum Alatas. Saya fikir ini merupakan ringkasan yang saya sentuh tentang karya carahan Bangi, iaitu Cerita Sempurna Warisan Sejarah oleh Prof. Almarhum Syed Hussein Alatas. Dan saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini dengan membacakan satu sajak. Ini merupakan satu sajak yang berada pada muka surat terakhir naskah Cerita Sempurna Warisan Sejarah. Di alam gelap bintang teruna, ditarik mata hati tertawan. Amalkan tetap cerita sempurna, barulah kata diri pahlawan. Mengganti pisang dengan kedondong, lain dikunyah, lain dirasam. Memanglah musang guru si jadong, rosak amanah, cita binasa. Laung suara tiada hentinya, hendakkan bangsa gagah dan maju. Sungguh pun mesra, semak ertinya, jangan biasa salah teraju. Wallahu ta'ala alam.